Bismillah. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda kita bersyukur. Surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurniaannya pada hari ini, pada pagi ini dapatlah bersama-sama kita berkumpul dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ini memberi manfaat dalam kehidupan kita bersama, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian, pada pagi ini saya ingin berkongsikan satu tajuk berkenaan tentang ibadah korban. Alhamdulillah, kita tidak lama lagi akan menyambut Aidil Adha, yang akan berlaku pada 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah. Dan di dalam bulan Zulhijjah ini ada dua ibadah yang biasanya orang Islam lakukan. Yang pertama adalah ibadah haji dan ibadah korban. Dan kesemua ibadah-ibadah ini sebenarnya adalah amalan-amalan daripada Nabi Ibrahim AS. Kita lakukan ibadah ini adalah daripada amalan-amalan Nabi Ibrahim AS. Sebab itu bagi kita yang tidak mampu untuk mengerjakan ibadah haji dan korban, maka kita disunatkan untuk ibadah haji. Kalau kita tidak mampu mengerjakan ibadah haji, maka kita disunatkan untuk melakukan ibadah korban. Dan Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2022, negara kita, kerajaan membenarkan kita untuk melakukan ibadah korban. Berbanding dengan tahun-tahun yang lepas, banyak kekangan SOP yang menjadikan ramai umat Islam beralih untuk membuat ibadah di luar negara. Timbul isu di kalangan masyarakat berkenaan apakah hukum kita melakukan ibadah di luar negara. Adakah sah? Adakah dibenarkan? Sebab kalau mengikut afdalnya, lebih afdal kita buat ibadah korban ini di tempat kita sendiri, di tempat di mana kita mencari rezeki. Walaupun kita ni orang Perlis, duduk ke Arau sana, tapi kita cari rezeki dekat Muar, maka kita berhak, kita kena buat ibadah korban, digalakkan buat ibadah korban di tempat mana kita cari rezeki. Gitu. Jadi apakah hukum kalau kita buat di luar negara? Baik. Isu soalan ini dah lama dah fatwa-fatwa kebangsaan dah keluarkan, mengatakan hukumnya harus. Harus kita buat ibadah korban bukan di tempat kita sendiri, di negara lain. Memandangkan bukan negara kita sahaja yang memerlukan daging korban yang susah, tapi negara lain lebih susah daripada negara kita. Negara kita ni miskin, belum tahap orang curi daging, belum ada lagi. Memerlukan daging sangat. Susah-susah kita pun, harga barang naik pun, KFC tetap penuh, full. McDonald full. Belum tahap kalau kita tengok dekat Kemboja, kawan saya buat korban dekat Kemboja, belum tahap rumah kita ni duduk atas perahu.
Belum lagi negara kita ni. Kalau ada, sangat jaranglah kita jumpa. Mungkin 0.001% pun kita nampak lah orang duduk atas perahu. Itu pun mungkin dia kena halang dengan bini dia, tidur atas perahu, tak kasih balik rumah tu lah. Contoh. So nak menceritakan kenapa banyak lagi negara-negara orang Islam di negara luar memerlukan yang lebih susah dari kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Apakah hukum ibadah korban? Saya sebenarnya tak nak buat tajuk ibadah korban ni. Biasa kalau ibadah korban ni, soal jawab memang standby lah. Akan ada soal jawab. Tapi memandangkan kita dah nak hampir dan masa pun tak apalah. Lepas kuliah subuh ni kalau terlajak sikit pun tak ada masalah. Baru-baru ni saya buat kuliah dekat Surau Naik PE. Kita tentang ibadah korban. Dan banyak lagi kesalahfahaman yang berlaku dalam masyarakat kita tentang ibadah korban. Tentang agihan daging, tentang siapa yang wajib kena ambil, tulang tu siapa yang punya, kepala lembu tu siapa yang punya, hati, jantung, limpa lembu tu siapa yang punya. Tu ramai orang kita yang melanggar je. Sebab tu kita nak bagi tahu, buat ibadah korban ni hukum dia sunat, sunat muakkad. Nabi kata. Apa sebab sunat muakkad? Sebab Nabi buat. Tetapi belajar ilmu korban wajib bagi siapa yang nak mengamalkan ibadah itu. Beza Buat korban sunat hukumnya. Belajar ilmu korban wajib bagi siapa yang nak beramal ilmu. Sebab itu hukum fardu ain tu jatuh kepada orang yang bila nak buat. Sebab apa fardu ain? Sebab bila dia salah buat, hukum dia berdosa. Fardu ain ni wajib, kalau dia tak salah buat berdosa. Sebab tu wajib kena belajar. Ada sebahagian beberapa tempat lah, termasuklah di jabatan organisasi, daging-daging yang dia buat korban ni, dia boleh kongsikan dengan orang taman-taman dia sendiri. Berlaku dekat Pari Jawa. Saya buat kuliah dekat Masjid Pari Jawa. Bila kita cerita, kita bawa tajuk ni, habis insyaAllah, habis insya' je dia terus jumpa saya. Satu abang ni jumpa saya. Rupanya dia 4 tahun 4 tahun taman dia buat korban, tak pernah dia bagi fakir miskin. Daging tu semua dia buat jamuan makan-makan satu taman. Satu taman. Apa berlaku kalau dia buat macam tu? Maka tidak sahlah korban dia, berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab niat dia korban tetapi tak terlaksana. Sebab ramai lagi masyarakat, bagi kita benda ni normal je, takkan tak tahu. Bagi kita lah kalau yang kita tahu, tetapi tidak bagi segelintir masyarakat. Hak orang pun ada berlaku juga di saya tak nak sebut tempat dia. Dia buat korban berkelompok, kongsi-kongsi ramai-ramai, 7 ekor lembu. Bila dah buat sembelih, dah kumpul-kumpul daging, daging tu dikumpul sekali, baru dia bagi pada 7 bahagian. Pun tak boleh. Apa sebab tak boleh? Sebab kilo tak sama. Haji ambil 70 kilo, saya ambil 60 kilo. Dia gabungkan 2 ekor lembu tu, lepas tu bagi sama rata. Tak boleh. Lepas tu tulang-tulang kasih orang tukang lapar. Ekor, perut bagi orang tukang kerja. Tak boleh. Dia yang kita boleh tahu, member kita ni kalau dia nak kaki, dia datang, dia tak bawa pisau, dia bawa kapak. Kita tahu di M apa tu. Kalau dia rewang, dia bawa kapak, memang kita tahu di M apa. Tak kaki, tulang serangka. Sebab tu hak orang, kena ingat, hak orang. Tulang tu bukan hak orang bekerja. Itu adalah hak peserta korban. Sama juga dengan ibadah umrah. Siapa sini yang pernah buat? Dekat Dewan Makan,
Dia tengok makan ni tak sedap, dia makan catering syarikat lain. Haram. Mana boleh? Habis ustaz, ni apa dia umum yang sedap, saya punya tak sedap. Mana boleh kita tak sedap? Kau bayar yang kau ni. Kau bayar catering yang ini. Tak sedap kau kena makan. Kau makan orang lain haram. Kau nak makan boleh, kena minta izin. Ada berapa syarikat, ada berapa kepala jemaah punya tu hak. Kau kena tanya seorang-seorang minta izin. Kecuali kalau makanan tu dah nak dibuang, dah tak ada siapa nak makan, semua dah makan. Disebabkan kita lauk habis, orang lain tak dapat makan. Apa hukum dia? Haram. Pergi sana, balik, ingat dah halim, rupanya dalam perut banyak makanan haram. Ilmu, sebab tu saya kata, ilmu tu belajar, penting. Ada juga satu family, satu bahagian, dia masukkan semua nama, ada 10 orang nama, 10 orang nama dimasukkan dalam satu bahagian. Tak sah, haram. Dan banyak lagi benda-benda ni berlaku. Apa sebab? Bila kita tanya, orang dulu buat. Alasan dia, dia bukan ikut orang, dia bukan ikut kitab, dia ikut orang. Dia ikut orang. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian, kita dalam ibadah ini, ulama beritahu ada orang yang melakukan ibadah ni, dia akan dapat pahala. Yang kedua, dia akan dapat kelaknatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Ada orang dapat pahala, ada orang yang dapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja ibadah kalau kita tidak disertakan dengan ilmu yang betul. Orang yang ngajar pun kena betul. Ada orang semayang, tapi ada orang yang semayang ni dapat kecelakaan. Ada. Dia semayang, tapi Allah celakakan dia di dalam Al-Quran. Allah celakakan dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang solat, mendirikan solat. Ulama tafsir bagi tahu kenapa celaka. Sebab dalam ibadat solat dia itu, dia tidak jaga solat. Dia solat tetapi tak jaga solat. Apa maksud tak jaga solat? Dia tak jaga dia punya rukun dia, tak ada. Tamakninah dia, waktu solat dia tak jaga. Orang solat tetapi dapat kecelakaan. Begitu juga orang berpuasa pun dapat kecelakaan. Menunjukkan bahawa tak semua orang ibadah itu mendapat pengampunan dan pahala daripada Allah kalau dia buat ibadah tanpa ilmu yang betul. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian, jom kita lihat dalam kitab Tanbihul, bukan dalam kitab Fiqh Manhaj karangan Imam Syafi'i, apakah hukum kita buat ibadah korban. Hukum ibadah korban ni asalnya hukumnya harus buat ibadah korban, hukum dia harus. Namun begitu, hukum ini boleh berubah kepada wajib apabila datang kepada dua keadaan. Hukum asalnya harus, dia boleh berubah kepada wajib bila mana dia datang dalam kedua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila korban ini, lembu ini contoh, asalnya kita nak buat korban sunat, tetapi kita isytiharkan, ini adalah korban aku, maka jatuh hukum dia wajib. Maka jatuh hukum dia wajib. Ataupun aku akan korbankan kambing ini, aku akan korbankan lembu ini, maka jatuh hukum dia wajib. Apabila hukum dia wajib, maka kita beserta dengan orang yang kita tanggung, nafkahnya haram makan. Termasuk tulang-tulang, kulit, ekor, mata, hidung, hingus lembu, termasuk semualah. Apa benda yang ada kat situ, haram kita makan. Dia sebab jatuh hukum korban wajib. Keadaan yang kedua, apabila boleh berlakunya korban tu wajib, apabila kita nazar. Ni kena maklum, kena ingat. Tahun ni siapa yang buat korban? Kalau kita pernah bernazar, kita kena ingat yang kita ni buat korban wajib. Jangan lupa benda tu. Jangan lupa. Sebab apa? Takut-takut kita termakan daging tu. Kena maklum pada pengurus korban. Ji, ni satu bahagian saya punya ji.
Saya buat korban wajib ni, korban nazar saya. Dia bernazar, kalau aku dapat sesuatu ni, aku akan buat korban tahun ni. Contoh, mungkin kita kena COVID hari tu, doa, ya Allah, kalau aku sembuh daripada COVID ni, aku akan nazar tahun ni. Contoh, kena beritahu pendahulu pengurus yang ini adalah korban wajib. Takut-takut nanti pengurus dia bagi bahagian kita kan kita lupa kita makan. Tak boleh. Kita tak boleh makan, orang di bawah tanggungan kita pun tak boleh makan. Contoh, kita tanggung mak bapak kita, tak boleh. Kita tanggung anak angkat, tak boleh. Anak angkat tak boleh makan, mak bapak kita tak boleh makan. Sebab dia jadi korban wajib. Kalau korban sunat, boleh, tak ada masalah. Siapakah orang yang kena buat korban? Siapa yang boleh buat korban? Ustaz, boleh tak anak saya nak buat korban? Berapa tahun kak umur anak kak? Umur anak saya baru 3 tahun. Saya nak letak nama dia, boleh tak? Kalau mengikut hukum asalnya dalam kitab fiqh manhaj ini, yang pertama adalah orang Islam, yang kedua mestilah orang tu baligh dan berakal, dan yang ketiga orang tu mestilah berkemampuan. Pertama orang Islam, sebab tu orang kafir dia tak boleh buat korban. Bukan korban sajalah, apa saja ibadah. Termasuk juga budak-budak yang belum baligh walaupun dia berakal. Dia belum baligh tapi dia berakal pun dia tidak layak untuk buat korban. Bukan saja ibadah korban, tetapi apa saja ibadah dia nak buat. Semayang dia belum lagi, dia sebab dia belum mukallaf, dia belum masuk kategori mukallaf lagi. Yang dituntut ke atasnya dosa pahala semua dia dapat, tak ada. Semua dosa pahala ditanggung oleh mak bapak. Jadi dia tak wajib buat ibadah korban. Namun kalau kita nak buat juga, boleh tak? Boleh, sah hukum dia. Begitu juga dengan umrah. Orang suka bawa anak-anak kan pergi umrah kan. Baik. Begitu juga umrah, dia tak wajib, tapi kalau dia pergi umrah, dia buat umrah, sah tak? Sah. Kalau budak-budak buat umrah, sah umrah dia. Cuma belum gugur kewajipan dia lagi. Umrah ni hukum dia wajib kena betul kan? Siapa yang cakap sunat, salah. Kalau mengikut mazhab kita Syafi'i, wajib. Hukum buat ibadah umrah ini wajib. Umrah dan haji. Dalil dia tu dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kamu kerana Allah Taala. Itu menunjukkan bahawa umrah ni wajib. Haji wajib, umrah wajib. Jadi budak-budak ni, anak kita, kalau dia pergi umrah sebelum balik, sah. Dia buat umrah sunat nama dia. Dia bukan umrah wajib. Bila dia balik Malaysia, umur dia dah balik, wajib dia kena datang lagi sekali. Sebab kewajipan dia dulu tak gugur lagi. Sebab dia datang ketika dia belum balik. Gitu. Keras sangat ke tajuk saya ni? Macam berkerut dahi semua tengok. Pagi ni patut santai-santai Kalau ada soalan nak tanya tentang korban, boleh tanya soalan. Kita bukan tak tahu, kita tahu. Cuma benda tu dah setahun sekali kita buat, lupa kena ingat balik. Bukan tuan-tuan lah, mana-mana ustaz pun bila buat korban barulah nak buka kitab baca. Baru nak study balik semula. Baik. Binatang yang disyariatkan korban. Saya pagi ni, pagi raya yang pertama pun dah ada orang booking. Pagi saya sembelih dekat PGA Bakri. Tiga ekor je lah, tak banyak lah. 3 ekor je lah pagi tu. Petang pun kat rumah orang. Ada jenis yang personal nak buat kat rumah sendiri. Kita ni tahu sembelih je. Dia minta tolong potong sekali, potong 4. Aku kata kalau macam kuih lapis bolehlah aku nak potong. Ni makcik ada tak anak-anak? Ada. Kalau ada anak-anak okey boleh. Kalau tak ada anak-anak, yang orang lain lah. Kita bukan. Saya kalau lapar potong tulang ni saya kurang sikit bahagian tu. Kalau buat sembelih boleh insyaAllah. Kalau buat lapar potong, dia suruh potong 4. Aku ingat macam kuih lapis ni. Macam senang dia cakap kan. Ada anak-anak boleh kita tolong. Baik. Binatang korban. Ini nak tahu juga ni binatang korban.
syarat-syarat binatang korban. Binatang apa yang boleh buat korban? Kalau mengikut kitab ni, mazhab Syafi'i, berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ja'alna manasakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat, tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah sembelih, kurban atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaan kepada mereka binatang-binatang ternakan yang disembelih itu. Surah Al-Hajj ayat yang ke-34. Binatang korban yang boleh dibuat adalah binatang ternakan. Apakah binatang ternakan yang dibenarkan dalam Al-Quran? Pertama adalah unta, yang kedua lembu, yang ketiga kambing, dan yang keempat binatang yang lahir daripada ketiga-tiga ini. Dia ada 4 jenis binatang asalnya. Unta, lembu, kambing, dan binatang, kambing termasuk kambing bibiri lah, dan binatang yang lahir daripada ketiga-tiga ini. Contoh, apa binatang yang lahir daripada ketiga ni? Contoh, lembu kalau dikahwin dengan kambing dapat anak lembing. Jadi lembing tu kita boleh buat korban. Tak ada masalah. Unta kahwin dengan lembu, boleh. Anak dia kita buat korban. Itu boleh. Namun begitu, sekarang bukan 4 jenis binatang ni saja yang boleh buat korban. Kita tengok kerbau pun boleh buat korban. Rusa pun ada orang buat korban. Apa hukum dia? Boleh tak boleh? Siapa yang mencetuskan binatang kerbau ni asalnya? Ulama Nusantara. Ulama Nusantara inilah yang mencetuskan korban dibuat daripada binatang kerbau. Ulama Nusantara. Ketika itu ramai orang-orang Hindu yang anak-anak ini masuk Islam. Bila nak buat ibadah guna lembu, dia orang takut benda ni akan mengecikan hati mak-mak dia yang belum masuk Islam lagi. Sebab itu bila dicek-cek, contoh mungkinlah kot, dicek-cek kerbau tu lebih kurang spesies macam lembu, maka dibenarkan boleh buat. Dia boleh buat. Sampai sekarang kita ikut. Begitu juga dengan rusa. Dulu orang tak nak rusa. Mana ada orang tak nak rusa zaman dulu. Tapi sekarang ni kita tengok ladang rusa. Bukan ternak lagi, ladang. Ladang rusa bersepah dekat seluruh dunia ada. So maka mengikut fatwa semasa ketika itu, maka diharuskan buat korban rusa. Ulama bagi tahu boleh buat kerbau, boleh buat korban rusa, asalkan daging itu tidak boleh kurang daripada daging kambing. Tak boleh kurang. Contoh ayam serama. Walaupun ayam serama ayam mahal, nak buat korban tak boleh. Ikan Solomon. Ikan Solomon nama dia. Ikan yang tak payah masak, makan mentah-mentah. Banyak omega 3 tu dalam dia. Walaupun ikan tu paling mahal, tak boleh buat korban. Dia bukan isu mahal. Di isunya adalah jangan kurang daripada kambing. Sebab itu kita kena faham apa sebab kita buat korban. Apa sebab kita kena buat korban? Sebab kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Kena cari daging yang banyak, daging yang elok, kita nak kasih fakir miskin makan. Ada orang tanya, Ustaz, boleh tak saya nak buat ibadah lembu, korban? Saya nak buat jamu keluarga, buat kenduri, sikit tu saya nak kasih fakir miskin. Boleh tak? Boleh. Hukum dia sah. Tapi pahala sikit. Apa sebab? Sebab apa tujuan kita nak buat korban? Kita nak kebut pahala banyak. Kalau kau nak buat korban, nak buat kenduri, nak bagi fakir miskin sikit, baik kau beli daging kat pasar. Jangan jual korban. Apa sebab nak buat korban? Nak tunjuk orang kampung kita ada duit. Sebab tu kalau orang tanya, pengagihan daging korban ni dia ada 2. Cara yang terbaik yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah cara Nabi SAW. Macam mana Nabi buat SAW? Agihkan daging korban. Rasulullah kalau dia buat korban, untuk dia dan keluarga dia, dia akan ambil segenggam.
segenggam daging saja untuk keluarga dia. Yang lebih semua dibagi pada fakir miskin. Dia tak bagi pada kawan-kawan yang kaya-kaya, sahabat-sahabat yang kaya-kaya, tak ada. Semua bagi fakir miskin. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah bagi pada 3 bahagian. Itu nanti kita akan go through. Dia akan bagi 3 bahagian. Siapa Rasulullah bagi semua? Sebab lebih banyak daging yang sumbat ke dalam mulut fakir miskin, lebih banyak pahala yang kita dapat. Kenapa kita nak ambil kita punya banyak dan bagi fakir miskin sikit? Apa sebab kita nak buat korban? Apa sebab? Sebab tu kalau kita tak tahu falsafah sebenarnya korban, kita mengorbankan harta kita. Kita buat ibadah daripada Nabi kita, bapa Nabi kita, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni Allah perintahkan syariat sembelih anak. Kita baru suruh sembelih lembu, kita pun dah malas nak keluar duit. Belum, saya tak tahu apa jadi kat kita ni kalau Allah perintah keluar wahyu suruh sembelih anak sendiri. Nabi Ibrahim AS dah lah lama tak dapat anak. Dah tua baru dapat anak. Baru dapat anak, Nabi Ismail AS Allah perintah pula suruh sembelih. Ni namanya pengorbanan. Korban benda yang kita sayang. Kita beli daging besar-besar, cantik-cantik, kita tengok, kita sayang. Yang tu kita buat korban. Jangan cari kambing yang kurus. Ni kurus ni boleh, ni bukan boleh kasih orang. Rasa. Sebab tu kalau kita tengok orang dulu, orang dulu, orang tua-tua kita dulu, sebelum ni buat ibadah korban ni, kambing ke lembu, dia akan jaga lembu tu setahun, seminggu ke 2 minggu, bawa balik rumah dulu. Dia kasih makan, dia kasih minum. Sebab apa? Nak datang perasaan kasih sayang tu. Bila masa nak sembelih tu, dia akan rasa macam, rasa pengorbanan tu. Zuk, ibadah korban tu akan rasa. Zuk dia tu. Ini pun antara kesilapan masyarakat yang tak tahu falsafah sebenar korban. Dia buat kenduri, boleh. Kalau nak ikut hukum, sah. Bagi sedikit pada fakir miskin, yang semua tu kita nak buat kenduri kat rumah kita, sah. Tetapi pahala dia kurang. Dia macam SPM lah. 7 lulus. Cakap 7 je lah lulus. Dia tak jadi 2, tak jadi 1, kredit tak jadi. Begitu. Dan ramai juga antara dia tak faham apa beza korban dengan akikah. Saya menguruskan korban kat Mekah, tuan-tuan. Sebenarnya kita menguruskan korban kat Mekah. Badal haji pun jam juga tahun ni. Korban kita pun sekarang dah 300 ekor lebih kambing. Yang unta baru 3 ekor. Bila datang kat kita kan, dia kata, "Ustaz, saya nak buat korban." Nama siapa? Untuk siapa? Untuk anak saya. Saya baru lahir ni. Boleh tak saya nak buat korban? Dia tak tahu. Itu memang korban akikah. Ada yang tanya, "Ustaz," ni soalan yang tak patut ditanya. Dia tanya, "Ustaz, anak saya belum buat akikah lagi. Boleh tak kalau saya tak nak buat akikah, saya nak buat korban?" Siapa yang ada terlintas ke kepala otak macam tu, tanya. Jangan tanya soalan tu. Bukan jangan apa, tak kena mengena. Tak ada kena mengena. Anak saya belum buat akikah, tapi boleh tak saya tak nak buat akikah, saya nak buat korban? Ibarat dia macam ni, "Ustaz, saya tak nak puasa tapi saya nak sembahyang, boleh tak?" Apa kena mengena puasa dengan sembahyang? Tu dia macam tu. Apa kena mengena puasa dengan sembahyang? Itu tak faham. Dia ingat akikah korban ni boleh pilih salah satu. Akikah dengan korban dia tak ada kena mengena. Jauh. Dia lain department, lain fakulti, lain kampung. Akikah dia buat, apa tujuan kita buat akikah? Sebab meraihkan kelahiran zuriat yang Allah bagi pada kita, dan kita bersyukur. Tanda kita bersyukur ni, kita nak kasih orang makan melalui daging akikah. Tu akikah dia sembelih. Tak ada sebab lain, sebab anak. Bukan sebab nak buat kenduri, sebab bini kita selamat dilahirkan, tak. Sebab anak tu lahir. Itu akikah. Kita tanda bersyukur.
Islam ajar kita kalau bersyukur bukan berjoget. Syukur kasih orang makan. Kalau dalam konteks dapat kelahiran bayi, bagi orang makan melalui daging. Bukan beli daging kat pasar. Kita kena sembelih. Itu nama akikah, potong. Kena sembelih kambing atau lembu, binatang akikah. Dan daging itu kita bagi orang makan. Masak, lebih baik. Kalau tak mampu nak masak, tak ada duit nak masak, boleh bagi mentah-mentah. Boleh. Tak ada masalah. Itu akikah. Kalau korban, dia sebab semata-mata nak dekatkan diri kepada Allah. Pertama bersyukur, yang kedua kita nak dekatkan diri. Sebab tu korban, asal perkataan dia koroba. Koroba ni dekat. Korban berdekatkan diri. Bukan sebab aku ada duit. Bukan sebab orang kampung suruh. Bukan sebab orang bapak suruh buat korban. Sebab aku nak rapat diri aku dengan Allah. Inilah setahun sekali aku nak buat, tu kita buat korban. Tak ada kena-mengena dengan anak. Sebab tu saya kata soalan tak patut ditanya. Tak ada kena-mengena. Lain department. Akikah dengan korban. Kan? So, jadi syarat-syarat binatang korban. Kan? Syarat-syarat binatang korban. Jadi dia ada 4. Lembu, unta, lembu, kambing atau binatang yang lahir daripada ketiga ini. Antara keempat-empat binatang ni, mana yang lebih afdal nak buat korban? Ini cerita lebih afdal. Mana yang lebih baik? Lebih baik yang buat korban adalah unta. Itu yang pertama. Yang kedua jatuh pada lembu ataupun kerbau. Yang ketiga kambing. Sebab apa? Sebab daging banyak. Semuanya berbalik kepada daging banyak. Apa sebab? Sebab lebih banyak daging, lebih banyaklah peluang fakir miskin nak makan. Bukan orang yang berkorban tu makan. Boleh makan sikit. Ambil berkat. Rasulullah ambil berkat, makan sikit. Itu kena faham konsep. Unta lebih afdal. Bukan sebab aku nak ada duit, tak. Aku nak kasih orang banyak makan daripada daging korban aku, sebab tu aku buat unta. Tu kena pasang niat macam tu. Sebab apa Haji buat unta? Sebab aku nak kasih ramai orang makan. Tu kita kena pasang niat, mindset kita macam tu. Tetapi yang kedua lembu. Yang kedua lembu. Dan yang ketiga kambing. Timbul persoalan, mana lebih banyak daging? 7 ekor kambing dengan 1 ekor lembu. Kalau 7 ekor kambing itu lebih banyak daging dia berbanding 1 ekor lembu, maka 7 ekor kambing itu lebih afdal daripada 1 ekor lembu. Dia tetap berbalik daging lebih banyak. Konsep dia. Dah pukul 7.10. Dia sampai pukul apa sebenarnya? Lagi 10 minit. Baik, kita cerita tentang agihan. Agihan. Kita ambil poin penting lah dalam masyarakat. Kalau nak cerita yang lebih, yang bab-bab lain ni, waktu korban bila tu tak perlulah. Itu tuan-tuan boleh google sendiri lah. Bersepak kat Google. Kita lebih cerita tentang agihan. Baik. Agihan. Ada 2 cara agihan yang tadi saya sebut. Yang pertama cara Rasulullah, yang kedua cara ulama' bagi tahu. Yang pertama cara Rasulullah, 1 ekor binatang korban, Rasulullah diambil 1 bahagian, 1 genggam untuk ambil berkat. Ini untuk korban sunat. Bukan korban wajib. Korban wajib kita tolak ke tepi. Korban sunat adalah bila mana kita ambil 1 genggam tu, Rasulullah punya cara. Ambil 1 genggam, ambil berkat, yang lebih semua bagi fakir miskin. Habis ustaz, saya pernah datang jauh-jauh bawa parang, bawa kapak, bawa pisau, sembelih, takkan tak ada upah. Ini yang kena faham tuan-tuan. Kita bila kita nak buat korban, kemampuan, ini syarat. Kemampuan untuk buat ibadah korban, bukannya kita ada duit untuk bayar binatang je. Kita kena ada duit untuk bayar upah tukang sembelih dan upah tukang lapar. Sebab tu kalau pengurusi masjid surau nak buat ibadah korban, katalah lembu tu harga dia 1 bahagian 700. Beli lembu saja. Kena masuk sekali kos lapar, kos upah sembelih. Kena masuk. Lapar upah sembelih berapa? Contoh 50, okey 7,5. Upah untuk pengurusan orang sembelih ni berapa nak kasih? Okey semua 100, 800,5. Maknanya 1 bahagian 800,5. Bukan masuk harga kambing. Jangan guna duit tabung masjid. Mana upahnya tu pakai tabung masjid? Tak ada kena mengena.
Sebab siapa yang bertanggungjawab atas lembu korban? Orang yang berkorban. Yang kerana kita buat korban, masjid terkorban. Habis. Masjid juga tabung dia terkorban disebabkan orang yang buat korban. Jangan. Sebab tu syarat-syarat kita nak buat korban ni dia mesti mampu. Mampu dari segi apa? Kita mampu untuk beli lembu, kita mampu nak bayar upah. Ustaz, tak mampu lah Ustaz, saya 700 je ada, tak mampu sampai 8,5. Tak payah buat. Apa nak pening-pening? Bukan berdosa pun kalau tak buat. Simple. Tak mampu tak payah buat. Oh, pergi syumrah mahal lah sekarang, 7,000, 8,000, 9,000. Apa sebab mahal? Macam mana kita nak pergi? Haji mahal lah 25,000. Macam mana kita nak pergi haji? Tak payah pergi. Tak mampu. Apa nak pening-pening? Nak bahas dalam dewan macam-macam. Haji yang umrah kan untuk yang mampu. Bila haji letakkan harga 30,000 contoh. Tahun ni kan 25,000. Subsidi dah tak ada. Maka kita ni sebelum ni kita ada 10,000 kita mampu. Tapi bila kerajaan dah tetapkan harga 25,000, kita dah masuk kategori tak mampu dan tak wajib. Bila tak wajib berdosa tak pergi. Tak dosa. Apa nak pening-pening? Apa nak sulitkan kepala? Kenapa tak pergi? Aku tak mampu lagi. Tu jawapan dia. Begitu je korban, tak mampu nak bayar upah. Sebab korban ni tuan-tuan, orang yang berkorban ni, apa afdalnya? Afdal dia kena sembelih sendiri. Kita nak berkorban ni, lebih baik kita sembelih sendiri, bukan orang lain yang sembelih. Kita yang bertanggungjawab atas binatang korban. Lebih afdal kita sendiri sembelih. Kita sendiri lapar, kita sendiri bagi pada fakir miskin. Tapi sebabkan kita ni tak mampu, tak pandai sembelih, kita upah orang lain sembelih, maka kita disunatkan untuk lihat darah, tengok penyembelihan. Siapa Nabi SAW beritahu pada anak dia Siti Fatimah, wahai Siti Fatimah, pergi tempat penyembelihan, tengok korban kamu tu, tengok darah yang menitis, titisan yang pertama jatuh atas muka bumi ini, maka diampunkan dosa olehmu. Allah ampunkan dosa. Tengok. Oh ustaz, saya takut ustaz tengok darah. Tak boleh tengok darah. Wakil orang lain tengok, suruh anak-anak tengok. Kalau kita tengok dapat pahala sunat yang buat korban. Tu kadang-kadang kesian saya tengok orang yang buat korban. Kan bila orang buat korban sembelih kan ramai tengok. Bila ramai berkerumun tengok, orang yang nak buat korban ni nak tengok tak boleh tengok sebab terhalang dengan orang yang tak buat korban. Yang tak buat korban tolong ke tepi, bagi yang buat korban ni, panggil. Bang, kak akan buat korban kan? Sini tengok ni. Nak bagi dia pahala sunat. So dia tengok. Masyarakat tak tahu, kita pengurusan kita kena tahu. Sebab tu tuan-tuan ilmu korban ni bukan peserta korban kena tahu, orang yang mengurus pun kena ada ilmu. Toki lembu pun kena tahu. Toki lembu pun kena tahu pasal korban. Kalau dia tak tahu, sembrono dia kasih lembu kat kita. Kena kat saya dulu. Dulu saya kerja kerajaan. Saya kerja penjara Muar ni. Tahun 2009 saya kerja kerajaan sampai 2017 saya berhenti. Masa kat Muar ni memang saya bahagian pengurusan. Saya daripada Jakim hantar saya ke penjara. Agaknya tengok muka banduan ke, dia hantar saya ke penjara. Dia suruh saya nguruskan banduan. 4 tahun lah, tak lama saya 4 tahun jadi kat penjara. Pernah 1 tahun tu kita dapat lembu yang tak cukup syarat. Lembu tu putih, kurus kering, dan dia tak cukup umur. Dia kurus, bukan tak cukup umur, dia macam dia kurus lah, daging kuang lah, kurus. Sakit ke wallahu a'lam saya tak tahu. Lembu tu datang daripada Keluang. Kita atas nama lah, benda ni main sap-sap kan. Saya suruh orang ni buat, orang ni suruh ni buat, dia suruh ni buat. Okay. Bayangkan nak sembelih pagi raya. Biasa hari raya pertama saya akan buat khutbah raya dekat dalam penjara Muar tu, dekat banduan. Habis khutbah tu kita akan terus lari pergi Surau Gemilang, kita buat penyembelihan. Lembu tu kat Surau Gemilang. Pukul 9 pagi ke 8 lebih kan kita nak buat sembelih korban masa tu. 1 pagi tu baru sampai. Kau bayangkan. Last minute 1 pagi sampai. Nasib saya tak tidur, budak ni call, Ustaz datang surau kejap tengok lembu. Saya datang tengok mak ai. Apa dia dah lah kau kasih orang macam gini
Berapa jam lagi nak sembelih ni? Tak lama. Berapa jam lagi nak sembelih? Saya telefon habis kena basuh. Lepas tu last kali nasib baik kita dapat lembu Cikgu Ali dekat Jeram tu. Saya ambil lembu Cikgu Ali. Last minute. Bermakna orang tokil lembu ni kena tahu. Orang nak buat korban. Bukan nak buat sembelih biasa. Kalau sembelih biasa tu lain kira. Kita nak buat ibadah korban. Mana kata orang sembelih, orang korban kena tahu ciri-ciri binatang yang boleh buat korban. Orang yang mengurus pun kena tahu. Tak adalah dia sembrono ikut cakap orang, ikut cakap masyarakat. Kat kampung aku ni bolehlah ambil semua, tak payah bagi fakir miskin lah, aku nak buat kenduri. Kita pengurusi tak tahu. Yelah, boleh. Kena belajar. Sebab orang amanahkan pada kita untuk menguruskan dia. Amanah. Kena jalankan. Dan orang yang berkorban kena tahu. Sebab tu pembahagian korban. Kita kena tahu pembahagian korban. Kalau tu cara pertama, cara Nabi SAW. Yang kedua adalah kita boleh bagi 3 bahagian. Contoh lembu 1 ekor ada berapa kilo. Katalah ambillah 30 kilo. Contoh, mana ada lembu 30 kilo. Contoh, nak kira senang. 30 kilo. Macam mana Ustaz nak tahu berapa kilo daging ni? Timbang jantung orang kata. Timbang jantung berapa kilo? Tu lah dapat berapa puluh kilo. 5 kilo jantung contoh, 50 kilo lah daging. Anggaran. Nak tepat-tepat tak boleh nak kira tepat. Tak boleh. Kalau nak tepat lapah daging tu betul-betul kena licin tulang tu. Boleh dapat harga tepat. Ni susah. Daging melekat kat tulang lah dengan kulit lah, susah nak kira. Bila bagi 3 bahagian, 1 bahagian adalah untuk kita, 1 bahagian adalah kawan-kawan kita yang kaya. Tak kisahlah jiran kita ke, orang tukang lapar ke. Dan yang 1 bahagian adalah pada fakir miskin. Dan orang yang bekerjasama, yang tolong nak rewang ni, jangan mengharap daging. Jangan harap bahawa menat je aku datang, satu apa pun tak dapat. Memang bukan kau punya. So dia datang suruh masjid Pak Raja ni belajar. Rakam dia ni kasih kat dia. Bukan aku yang kata, ni kitab yang cakap. Ni bukan undang-undang kita. Ni undang-undang Allah ni. Jangan marah. Kita kalau tak buat korban ni, kita bantu. Jangan marah. Ada bahagian kita Allah bagi nanti. Tiba-tiba anak kita pandai, anak kita lulus belajar, anak kita cerdik, anak kita selamat daripada kecelakaan. Sebab kita bantu orang buat korban hari tu. Jangan risau. Itu rezeki yang Allah bagi yang lain. Cuma bagi kita yang berkorban, kena ada rasa kemasyarakatan sikit. Orang kampung datang tempat aku ni, uruskan daging korban aku, ulurlah sikit. Ambil daging tu sedikit. Niat bukan upah, niat sedekah. Mana kata kita bagi orang tukang sembelih daging ni, walaupun dia tak tolong pun kita tetap bagi dia. Bukan sebab dia tolong, bukan sebab upah. Boleh. Kalau upah tu yang haram, tak boleh. Tak boleh kita bagi upah tukang sembelih dan orang yang berkorban menggunakan daging korban. Tak boleh. Kena pakai duit lain. Kena pakai duit lain. Bukan binatang korban daripada daging korban. Tak boleh. Okey? Wallahualam. Sebelum saya nak habiskan pagi ni, ada apa soalan nak tanya? Senang, tak ada soalan. Okey, tulang. Ni soalan biasa tanyalah. Mana-mana kuliah orang akan tanya. Boleh tak saya nak ambil tulang? Tuan-tuan, kalau nak ambil tulang, kena minta izin dengan peserta korban. Dia gini, untuk fakir miskin, yang kita bagi adalah daging sahaja. Dia afdal semua. Mana kata daging kita bagi 7 bahagian kan, kita bagi pada fakir miskin. Tulang tu pun kita bagi pada fakir miskin. Limpa, jantung, hati, kepala, ekor, perut, kita bagi pada fakir miskin. Tetapi yang lebih utama daging tu. Daging. Habis ekor, kepala tu, itu adalah peserta korban punya. Tulang, hati, limpa tu peserta tulang. Sebab tu pengurus kena faham. Kalau bahagian pembahagian ni mesti kena orang yang arif. Dia mesti kena tahu benda ni. Kita macam saya memang jaga bahagian pembahagian. Saya dengan Haji Saleh, saya berdua dengan dia masa penjara dulu.
Memang saya berdua dengan dia jaga. Sebab amanah. Orang serah duit pada kita, kita terbeban dengan amanah, kita kena duduk bahagian tu lah. So daging kita kena asingkan 7. Buat 7. Okey. Daging mula kita asingkan 3. Kita dah tahu kan? Okey. Dah timbang hati dia, kita tahu ada lebih kurang 90 kilo lembu daging, ada 90 kilo. So kita dah bagikan siap-siap 3. 1, 2, 3. Okey, 3 ni untuk fakir miskin. Bungkus dalam 500 gram ke 1 kilogram. Bungkus. Kecil-kecil lah bungkus. Okey, dah siap bungkus, kita asingkan siap-siap fakir miskin. Yang penting ni yang wajib fakir miskin. Kita tak wajib, orang jiran kita tak wajib lepaskan dulu fakir miskin. Kemudian ada lebih itu bahagian peserta korban pula. Asingkan siap-siap peserta korban. Last sekali baki itulah baru nak kasih pada orang lain. Nak buat masak-masak sup ke hari tu, terpulang yang baki tu. Baik, bila dah hasil daging, asingkan pula tulang-tulang, tulang serangga potong, bagi 7 bahagian. Ini adalah untuk peserta korban. Orang yang tolong bekerjasama 8 ni jangan ambil. Kalau nak ambil, bukan kena tanya pengurusi. Pengurusi tak boleh bagi jawapan, kena tanya peserta korban. Kecuali kalau peserta korban dah serahkan amanah pada pengurusi, Ji, nanti tulang-tulang ni saya tak nak, nanti siapa nak bagilah pada diorang ni. Itu lain dia. Dah ada kebenaran kat situ. Kalau tak ada kebenaran tak boleh. Pengurusi kena cakap, saya tak tahu, awak kena tanya peserta korban. Dia nak tak tulang tu? Dia tak nak, kau ambil. Pandailah bodek, dah ambil tulang, pergi belanja kat warung. Ini ambil tulang terus tak nampak batang hidung. Pergi kat warung Bon tu, ajak makan. Terima kasih lah kau kasih aku kaki. Aku minat betul kaki ni. Kau bagi kaki, nah, kau makanlah apa kau nak. Aku belanja. Give and take, orang kata. Baik, tulang-tulang bagi pada fakir miskin. Kepala, siapa nak kepala? Tengok, kalau tak ada nak kepala, kadang tukang sembelih nak kepala. Tukang sembelih pandai juga. Ni trik orang tukang sembelih ni. Kan dia tanya kita yang tukang sembelih, minta maaf lah kalau ada tukang sembelih sini kan. Dulu yang sini okey, Pak Raja semua okey, Tukang lembu semua okey. Ni kita negara lain. Dia kalau dia nak kepala, dia akan tanya, bang, abang nak kepala tak? Tak nak kepala. Bila dia tahu tak nak kepala, dia akan ambil lebih sikit. Dia nak daging lebih. Kalau dia kata, kita orang nak kepala ni, dia angkat sikit lah, tinggi sikit dia letak. Pandai main. Pipi lembu ni daging banyak ni. Siapa yang pandai urusan kepala tu, win lah. Makan lidah dia. Otak unta. Saya pernah rasa makan otak unta dekat Mekah. Sedap otak unta. Baik. Itu cara pembagian dia. So, kena beritahu pada orang yang berkorban. Minta maaf, bukan saya tak nak kasih. Tahun lepas mungkin kita bagi. Tapi tahun lepas kita tak belajar habis. Jadi tahun ni kita dah tahu, tulang ni saya tak boleh bagi pada tuan-tuan, kena minta izin pada peserta korban. Macam tu. Ustaz, boleh tak daging-daging ni saya nak sembelih sini, kemudian daging ni saya nak bawa pergi KL, nak kasih orang kat sana? Ada juga. Habis sembelih tu dia standby dah dekat bonet. Bonet dah buka, dah standby besen. Habis dah bagi, dia masuk dalam besen, semua bahagian dia, fakir miskin pun dia ambil sekali, masuk bonet, dia lari pergi KL. Dia bagi fakir miskin kat sana. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tetapi afdalnya kita bagilah fakir miskin dekat mana tumpahnya darah itu. Kat mana tumpah darah itu, kat situ kita tengok ada tak fakir miskin yang belum dapat. Kalau dah dapat, okey, kita bagi kat kampung sebelah pula. Tak dapat, kita bagi kampung sebelah. Kalau dah dapat, bagi kampung lain. Itu lain okey. Baik. Wallahu alam. Dah 2 kali wallahu alam. Ada soalan? Tak ada. Kalau macam kita nak korban, juga kita sebut ni nak korban, jadi kita boleh makan kan? Tak boleh makan. Mana apa yang menyebabkan kita boleh makan lagi? Elakkan kita cakap nak buat korban. Tu gitulah. Dia tak ada lafaz sunat. Sunat ni tak ada lafaz. Dia untuk yang korban wajib saja. Ini adalah korbanku. Walaupun kita tengah jalan, kita buat korban orang lain punya. Ini bukan korban kita, orang lain punya. Kita cakap, orang tanya kita, Mat, kau buat apa dengan lembu tu? Ini aku nak buat korban. Jatuh wajib yang kita bawa ni. Wajib kita kena buat. Sebab tu berhati-hati dengan perkataan, lafaz. Korban sunat dia tak ada. Tak ada lafaz apa-apa. Allah yang lembu ni akan korbankan, insyaAllah.
Kalau gitu lain. InsyaAllah ni semua lembu ni aku amanah daripada orang suruh aku nguruskan korban. Itu lain. Kalau aku nak buat korban, ini korban aku nak buat korban, itu jatuh hukum dia wajib. Dia jatuh jadi hukum korban wajib. Dia bukan nazar, dia korban wajib. Nazar lain part. Okey? Jadi apa yang boleh elok apa tak? Yang boleh kita makan lah. Kita amalkan. Dia tak ada lafaz yang ni. Cuma elakkanlah, beritahu. Ini aku nak buat ibadah korban. Biasa jarang kita akan tengok korban. Biasa jaranglah kita tengok lembu. Contoh kita kata bahagian ni siapa punya? Ni aku nak buat korban. Ini korban aku kita kata. Kita nak buat korban. Itu jatuh hukum wajib. Ataupun kata diam je lah. Dia tak ada lafaz. Elakkan dengan kata-kata mulut kita ni. Kecuali kita tak tahu, tak sedar tu lain kira lah. Apa saja ilmu yang kita tak tahu sebenarnya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Daripada dulu, Ustaz saya baru tahulah tahun ni. Oh baru tahu. Adakah berdosa? Kalau memang kita tak tahu tak apa. Allah ampunkan. Sebab tu kena ada ilmu, belajar. Walaupun kita dah tahu tahun lepas, dah pernah belajar, tapi bila kita nak buat, belajar lagi. Banyakkan belajar. Saya percaya minggu ni, bulan ni ramai ustaz-ustaz akan mengajar bab korban. Jadi sentiasa belajar dengan ustaz-ustaz yang lain, belajar dekat Google, dekat YouTube, supaya kita dapat tepat ilmu korban. Okey? Baik lagi? Tak dengar je? Confused. Dia korban ni, lafaz dia tak wajib, dia niat. Saya haji, dia pergi nak buat korban, dia suruh saya uruskan. Dia suruh saya wakil untuk buat korban. Dia serah amanah wakil, tetapi niat wajib haji kena niat. Niat haji nak buat korban. Saya tak ada niat, dia korban dia tak ada niat. Niat dan lafaz niat lain. Niat dalam korban, dia lafaz niat tu sunat. Lafaz niat tu yang penting. Dan orang yang berkorban, dia kena lafaz. Itu bab lain pula. Bismillahirrahmanirrahim, wajib kena sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kita yang nak buat korban ni, kita nak serah pada orang untuk buat korban, kita kena niat aku nak buat korban tahun ini. Niat kalau nak selamat gini, aku nak buat korban sunat. Tu niat kita, itu paling selamat lah tu. Kalau dalam kitab ni dia tak ada beritahu khusus apakah lafaz niat untuk korban sunat, tak ada. Cuma kita nak ambil jalan selamat, niat. Kau apa korban ni? Ini adalah korban sunat aku. Kita selamat. Kita niat kita, dia pasang niat. Yang penting orang yang nak buat korban ni kena pasang niat. Aku nak buat korban. Dia bukan lafaz. Serah pada saya akan cuma wakilkan je. Saya akan hantar nama kepada Mekah. Orang Mekah, wakil saya, dia tak niat, dia cuma kena lafaz. Orang nak sembelih, Bismillahirrahmanirrahim, dia sembelih. Lafaz, orang yang buat korban tu mesti kena lafaz, wajib kena lafaz lah, sebab dia yang nak sembelih. Tapi kalau saya tak niat, boleh tak? Sah, sebab bukan lembu saya, lembu haji ni. Haji tu dah niat siap-siap. Saya tak niat apa? Bukan saya punya. So yang penting niat. Tapi niat tu, niatkan korban sunat. Ini korban sunat aku. Rajin-rajinlah mulut tersebut korban sunat. Tak elak daripada tu. Tak dengar? Sudah meninggal dunia. Boleh tak kita nak buat korban untuk orang tua yang dah meninggal dunia? Baik. Lepas sini ada khilaf. Bila ada khilaf ni kita jangan bergaduh lah. Oh, imam ni boleh, imam tu tak boleh. Dia ada khilaf. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, kita nak buat korban untuk si mati, syarat dia mestilah si mati itu ada tinggalkan wasiat. Kalau tak ada wasiat, tak boleh buat. Kecuali Imam Hanafi dan Hambali. Hambali dia membenarkan. Cuma syarat dia, orang yang nak buat korban, anak, macam kita nak buat korban untuk orang tua kita, syarat dia kita kena buat korban dulu. Baru kita boleh buat korban untuk orang lain. Tetapi kalau ikut mazhab Syafi'i, syarat dia mesti dapat ada wasiat. Aminah, nanti kalau mak tak ada nanti kau tolonglah buat korban untuk mak ni duitnya. Ada ke nama Aminah sini? Tak ada kan? Contoh. So ada wasiat,
kita kena buat. Sebab tu hati-hati dengan harta peninggalan si mati. Lepaskan yang wajib, barulah kita boleh ambil bahagian. Hutang-hutang si mati ni dah bab faraid lah. Bab faraid kan panjang cerita lagi. So nak ceritanya kena ada wasiat si mati baru buat. Kalau tak ada ustaz, dia tak ada wasiat, tapi saya nak buat untuk dia juga, boleh. Tetapi caranya adalah kita letak atas nama kita dan pahala kita sedekahkan kepada si mati. Dia habis sembelih kan, kita tahu okey, lembu aku dah disembelihkan. Ya Allah, sekiranya ada pahala untuk aku ibadah korban tahun ini, maka pahala ini aku nak bagi kepada atuk aku, mak aku. Boleh letak nama-nama banyak-banyak. Bukan satu bahagian tu letak 10 satu keluarga. Korban satu bahagian Ali, Abu, Aminah, Jafar, macam-macam semua itu tak boleh. Sedekah pahala boleh. Adakah pahala kita kurang? Tak. Pahala tak kurang, sama. Okey, macam tu boleh. Wallahu alam. Kita nak bagi korban untuk anak kita dan anak kita tak tahu. Tak tahu apa maksudnya? Oh, dia tak tahu dia buat korban. Boleh, tak ada masalah. Sah, korban sah. Dia buat korban untuk anak dia. Dia letak nama dia, letak nama anak dia. Anak dia pun tak tahu yang anak nama dia buat. Sah tak korban? Sah. Sah, boleh, tak ada masalah. Kalau anak, bapa tak tanggung anak, boleh tak? Boleh. Bapa nak buat korban untuk anak, boleh. Tapi kalau untuk orang lain, kena dapat keizinan. Korban ni adalah hak individu. Kita kena dapat keizinan. Kita nak buat untuk kawan-kawan kita, tapi tak beritahu dia, tak boleh. Kita kena dapat izin. Kena dapat izin daripada dia. Okey. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua dan mudah-mudahan kita dapat pahala yang besar daripada Allah. Dan mari, jomlah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian, kita mendadah tangan berdoa, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah sayang kita. Sebab apa yang kita takut adalah bagaimana keadaan kita dalam kubur nanti. Tak ada siapa yang boleh tolong kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami, pasangan kami, guru-guru kami, ya Allah. Ampunilah dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah kami daripada azab kubur dan api neraka. Tetapkanlah iman kami, permudahkanlah segala urusan kami. Berikanlah kami taufik dan hidayah berterusan, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, kekhilafan kami dalam melaksanakan ibadah-ibadah-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kefahaman, hidayah untuk kami terima segala ilmu yang betul, ya Allah. Jauhilah kami daripada menerima segala ilmu yang tak betul, ya Allah, ilmu yang salah, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami, rahmatilah kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, ya Allah. Kami ni lemah, tidak ada daya dan upaya. Kami nak jaga keluarga kami pun kami tak mampu, bagaimana kami nak jaga diri kami? Oleh itu, ya Allah, peliharalah keluarga kami daripada azab kubur dan api neraka, kerana Engkaulah sebaik-baik pemeliharaan, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu sebab dia suruh sini alamat saya dia. Alah kata dia, borang tinggal kat. Borang sana.